Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Azman selaku pensyarah bagi kursus Sintaksis Bahasa Melayu. Saya Muhammad Syakir bin Muhammad Malik dari kelas Bahasa Melayu 1 akan membentangkan mengenai ayat majmuk keterangan tujuan. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut mengenai ayat majmuk keterangan tujuan, elok kiranya kita memahami ataupun kita melihat kepada konsep ayat majmuk keterangan tujuan. Menurut Nik Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmud pada tahun 2015 menyatakan bahawa ayat majmuk keterangan tujuan ialah unsur yang menerangkan maksud bagi sesuatu perbuatan atau kejadian. Ayat majmuk ini juga terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat atau lebih ayat kecil yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Hujahan ini telah disebut oleh Ahmad Khair Muhammad Noor pada tahun 2003. Ayat majmuk keterangan tujuan juga berfungsi sebagai memberikan huraian lanjut mengenai ayat induk yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung keterangan, iaitu untuk, demi dan juga bagi. Jadi, berdasarkan pemahaman saya, apa yang saya dapat simpulkan daripada pendapat tokoh-tokoh bahasa yang telah saya katakan sebentar tadi ialah ayat majmuk pancangan keterangan ialah ayat gabungan antara ayat induk dengan satu atau lebih klausa kecil yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Berikut merupakan satu rumus di mana sesuatu ayat itu bakal menjadi ataupun kita dapat membinakan sesuatu ayat untuk dijadikan sebagai ayat keterangan, iaitu ayat induk digabungkan dengan kata hubung keterangan digabungkan juga dengan klausa keterangan. Maka rumus ini adalah bertepatan dengan apa yang pendapat tokoh katakan sebentar tadi, iaitu apabila wujudnya kata hubung keterangan mestilah diikuti dengan klausa keterangan, iaitu ayat yang menerangkan mengenai ayat induk dengan bantuan kata hubung keterangan, iaitu kata hubung keterangan tujuan seperti demi, untuk dan juga bagi. Berikut merupakan antara contoh yang saya dapat berikan. Misalnya, Puan Nisah membeli sebuah kamus untuk beliau membuat rujukan. Daripada ayat ini, kita dapat lihat terdapat dua klausa, iaitu Puan Nisah membeli sebuah kamus dan beliau membuat rujukan. Maka, Puan Nisah membeli sebuah kamus merupakan ayat induk. Beliau membuat rujukan merupakan ayat kecil dan untuk pula berfungsi sebagai kata hubung keterangan tujuan. Ayat yang kedua ialah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ditubuhkan demi menyatukan rakyat yang pelbagai kaum. Daripada ayat ini kita dapat melihat Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat ditubuhkan merupakan ayat yang pertama yang disebut sebagai ayat induk. Manakala menyatukan rakyat yang pelbagai kaum merupakan ayat kedua yang dikenali sebagai ayat kecil. Dan demi berfungsi sebagai kata hubung keterangan tujuan. Ayat yang terakhir yang saya dapat contohkan pada pembentangan saya pada hari ini ialah udara yang bebas daripada pencemaran amat diperlukan bagi menjamin kehidupan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi daripada ayat ini, kita dapat lihat ayat pertamanya ialah udara yang bebas daripada pencemaran amat diperlukan, yang dikenali juga sebagai ayat induk. Ayat kedua ialah menjamin kehidupan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat kecil. Manakala perkataan bagi yang menggabungkan ayat pertama dan ayat kedua dikenali sebagai kata hubung keterangan tujuan. Berikut merupakan Raja Pohon yang saya menggunakan contoh ayat Puan Nisah membeli sebuah kamus untuk beliau membuat rujukan. Saya juga membuat dua buah Raja Pohon, iaitu Raja Pohon struktur dalaman dan Raja Pohon struktur luaran, iaitu yang berlakunya suatu pengguguran pada unsur subjek pada ayat yang kedua. Berikut merupakan Raja Pohon A, iaitu struktur dalaman. Contoh ayatnya ialah Puan Nisah membeli sebuah kamus untuk beliau membuat rujukan. Jadi daripada ayat ini, kita dapat lihat
ayat ini terbahagi kepada dua ayat, iaitu ayat pertama dan juga ayat kedua. Ayat pertamanya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian subjek dan juga bahagian predikat. Bahagian subjeknya terdiri daripada frasa nama, iaitu Puan Nisa. Manakala bagi bahagian predikat pula terdiri daripada frasa kerja. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa sesuatu ayat itu terdiri daripada frasa kerja ataupun bukan? Dengan melihat pada ayat pertama tersebut, selepas wujudnya subjek, kata kerja diletakkan, iaitu kata kerja membeli. Jadi pada ayat ini merupakan pola ayat FN tambah FK. Jadi pada bahagian predikat ini terbahagi kepada tiga aspek, iaitu kata kerja membeli, penjodoh bilangan sebuah dan juga kata nama, iaitu kamus. Pada ayat kedua pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu subjek dan juga predikat. Subjeknya terdiri daripada frasa nama, iaitu beliau. Manakala predikatnya pula terdiri daripada frasa kerja, iaitu membuat. Jadi frasa kerja ni kita dapat bahagikan kepada dua aspek, iaitu daripada aspek kata kerja dan juga kata nama, iaitu kata kerjanya ialah membuat dan kata namanya ialah rujukan. Kedua-dua ayat ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung keterangan tujuan, iaitu untuk. Sekarang kita beralih pula kepada raja pohon B, iaitu raja pohon struktur luaran yang berlakunya suatu pengguguran pada bahagian subjek dalam ayat kedua. Ayatnya berbunyi seperti, Puan Nisa membeli sebuah kamus untuk membuat rujukan. Jadi daripada ayat ini, kita terbahagi kepada dua ayat, iaitu ayat pertama dan juga ayat kedua. Ayat pertama terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian subjek dan juga bahagian predikat. Bahagian subjeknya terdiri daripada frasa nama, iaitu Puan Nisa. Manakala pada bahagian predikatnya pula terdiri daripada frasa kerja, iaitu membeli. Jadi pola ayat bagi ayat pertama ialah FN dan FK. Jadi frasa kerja terbahagi kepada tiga aspek pada bahagian predikat, iaitu kata kerja, membeli, penjodoh bilangan sebuah dan juga kata nama, iaitu kamus. Pada ayat kedua pula terbahagi kepada dua pecahan juga, iaitu bahagian subjek dan juga bahagian predikat. Dalam kes ini, subjeknya digugurkan, iaitu frasa namanya digugurkan. Kerana apa? Kerana pada ayat pertama dan juga pada ayat kedua, subjeknya adalah sama, iaitu Puan Nisa dan juga Puan Nisa seperti yang saya terangkan dalam Raja Pohon A. Jadi, subjek pada ayat kedua ini akan digugurkan. Manakala pada bahagian predikatnya pula terdiri daripada frasa kerja. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja, iaitu membuat, dan juga kata nama, iaitu rujukan. Sesuatu pengguguran akan berlaku sekiranya terdapat persamaan istilah ataupun persamaan golongan kata dalam ayat pertama dan juga ayat kedua. Jadi dalam Raja Pohon B yang saya buat ini, pengguguran pada subjek yang kedua adalah kerana terdapat Puan Nisa yang telah saya sebutkan dalam ayat pertama. Kedua-dua ayat ini, iaitu ayat pertama dan juga ayat kedua, digabungkan dengan menggunakan kata hubung keterangan tujuan, iaitu untuk. Jadi berikut merupakan rujukan yang saya buat. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.